Assalamualaikum guys, good morning. Sekarang ni pukul 8 pagi, sebab itulah aku wish good morning. Intro dah good morning kan. Tiba-tiba hari ni kawan aku pergi ajak breakfast pula. Sebelum tu aku nak buat intro dulu. Selamat datang ke Malam Puaka. Terima kasih semua geng Puaka, korang dalam keadaan ceria-ceria selalu. Yang mana baru hadir ke Zaf Channel, aku ucap selamat datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Kenapa Zaf macam rushing? Memang rushing sebab hari ni kelainan dia, Zaf Channel akan bawa korang jalan-jalan. Aku harap korang terhibur lah. Sambil kita jalan-jalan tu, aku akan berkongsikan pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh aku sendiri. Hari ni tak ada cerita orang lain. Tak ada cerita cinta ke, tak ada cerita kena langgar bas lah, apalah, sihir lah, apa semua tak ada. Ini pengalaman Zaf sepanjang Zaf buat YouTube channel ni. Tapi kelainan sikit lah. Kita akan bercerita sambil berjalan-jalan. Aku bawa lah korang semua pergi breakfast kan. Dah alang-alang korang ada ni, teman lah aku sekali dengan kawan aku. Kita breakfast, tengoklah breakfast kat mana. Ini pun tak tahu mat. Tengok orang lelaki punya plan. Kalau orang perempuan tu, dia dah teratur dah. Laki tak ada. Laki time tu lah baru plan. Bro, nak makan mana bro? Redo je lah. So macam konten hari ni pun banyak penuh dengan keredoan. Korang kena bertawakal dan berfikir baik je lah kan. Sambil tu aku berkongsi lah, sambil breakfast tak pernah buat dia orang. Aku cerita lah seram. So tak nak lengah masa. Let's go guys. Malam Puaka. Kita berjumpa lagi guys. Malam Puaka. Seperti yang dijanjikan, aku dekat Subang Ria. Dah macam nak apa, macam pian padu beb dah kan. Padahal nak cerita hantu. Kisah yang aku nak kongsi dengan korang ni, yang pertama ni baru jadi last week, kira minggu lepas lah, translate pula kan. Kejadian ni berlaku dalam lift. Masa tu anak buah aku datang. Minggu lepas anak buah aku datang. Tidur selama 4 hari kat rumah aku. So anak buah aku ni, dia ada kelebihan macam aku juga. Umur dia baru berusia 5 tahun. Tetapi dia boleh nampak. Pada awalnya aku tak percaya. Tapi kejadian yang berlaku sewaktu aku nak bawa dia keluar, time tu dalam pukul 7 malam macam tu lah. Kebetulan isteri kau nak McD kan, nak McDonald. Terpaksa lah beli. Pergilah McD. So aku dukung lah. Nama dia Emon. Aku panggil dia Emon lah sebab nama dia macam Doraemon sikit, badan gemuk-gemuk kan. So aku turun lift. Rumah aku tingkat 11. So turunlah lift, turun bawah macam tu. Tengah aku dukung dia tu, kejadian pertama dah mula berlaku lah. Setiap tingkat pintu lift tu terbuka. Korang boleh bayang tak? Pintu lift tu tingkat 10 terbuka, tingkat 8 terbuka, tingkat 5 terbuka. So hati aku dah tak sedap lah. Hati aku dah macam berdebar kan. Tapi aku buat tak tahulah. Emon ni mata dia dah melilau. So masa tu aku fikir standard lah turut kan. Lah orang pun cakap budak kecil ni, sebab hati diorang bersih. So bila hati diorang bersih, diorang senang nampak. Aku tak nervous lagi. Yang buat aku nervous apabila aku sampai kat basement. Sebaik saja aku sampai dekat basement, tempat aku nak parking kereta tu, aku pun pegang lah tangan Emon ni. Berjalan lah kita orang nak menuju ke kereta aku kan. So sementara nak berjalan tu, tiba-tiba Emon ni, dia tarik tangan aku. Dia cakap, "Uncle, cepatlah uncle." Aku dah jam lah. Tapi pada masa tu aku dah meremang tak. Sebab aku tahu, tak apa hal yang budak ni tiba-tiba suruh aku cepat pula kan. Lepas tu aku tanyalah dia, Emon nampak apa-apa ke? Dia angguk je kepala. Lagilah kau nervous. Dah nak pukul 7 malam macam tu. So aku pun tak apalah. Aku pun percepatkan langkah aku menuju ke dalam kereta. So sebaik saja masuk dalam kereta, aku tanya dia lagi sekali, Emon nampak apa? Korang nak tahu apa dia cakap? Dia nampak ada budak kecil. Aku tanya dia lelaki perempuan. Dia cakap lelaki. Dekat mana? Dekat atas bumbung mat. Aku pun tak apa, buat tak tahu. Aku pun pergilah McDonald. So sementara aku tunggu kat McDonald tu, tiba-tiba line panjang pula. Alamak. So tengah tunggu tu, aku tengok Emon ni asyik memandang dekat luar tau. Dia duduk sebelah. So dia asyik memandang dekat cermin kereta belah luar kan. So aku tanya lah dia, Emon, ada lagi ke? Dia pandang aku, dia sengih, lepas tu dia angguk. Ada. Lepas tu aku tanya lah dia, benda tu dekat mana? Korang nak tahu dia tunjuk kat mana? Dia cakap ni, dekat luar tingkap ni. Bila budak kecil cakap macam tu, korang yang dengar ni maybe tak seram sebab environment sekarang pun siang kan kat kedai makan. Tetapi kalau korang terkena, anak buah korang cakap, "Ni uncle, dekat luar ni ada pontianak." Oi, pisang tu. Aku pun redor je lah. Aku cakap, time tu dah tak sedap dah. Aku dah fikir, ya Allah, biar betul time ni pula kan. Yang nak bertambah seram, sebaik saja dah order McDonald tu, on the way balik, Emon ni tiba-tiba dia nak duduk belakang. So aku halang lah, aku tanya dia, Emon apa yang nak duduk belakang kan? Mengada lah, tak payahlah duduk depan je lah kan. Kali ni dia kata, "Uncle, Emon nak duduk belakang."
Aku tanyalah, kenapa Emon nak duduk belakang? Benda ni nak main dengan Emon. Benda tu nak main dengan Emon. End up aku cakap Emon cakap kat benda tu suruh balik. Lepas tu Emon ni, dia ulang balik. Dia cakap pula kat aku, tak nak uncle. Benda ni nak ikut uncle balik. Lagi banana. Nak ikut balik pula. Disebabkan rasa tak sedap. Disebabkan aku pun dah tak fikir panjang. Aku pun teruslah baca apa yang aku tahu. Al-Fatihah, 3 kul ayat kursi apa semua. Lepas tu sebelum aku masuk ke rumah, aku sempat juga cakap kat benda ni, apa-apa yang mengikut aku, tolonglah aku tak izinkan kau masuk ke rumah aku. Sebab aku dah pernah terkena dah. Benda ni ikut masuk rumah apa semua, end up kau jam. Sebab apa? Sebab time shooting, kau mula ternampak lah. And dekat rumah aku, kalau korang nak tahu, kelibat-kelibat orang ni dah biasa dah aku nampak, terutamanya lembaga yang lebih kurang macam berwarna hitam, macam shadow man lah orang cakap, macam bayang-bayang tu kan, dah memang bersepah dah macam reunion pula kat rumah aku tu. So itulah kejadian pertama di kedai makan, bukan di kedai makan, di dalam lift yang aku ceritakan di kedai makan. Sebab apa? Sebab dalam studio tak boleh Mat, member ajak breakfast pula, aku minta dia tolong rakam, lagi seram Mat, orang ramai apa semua. First time aku berkongsi dengan korang dekat kedai makan guys. Selepas kita dah menikmati makanan dekat kedai Subang Ria tadi, pada masa ini cuaca pun tengah panas terik. Order lah apa ni? Chrysanthemum tea untuk menghilangkan tekak yang dah harga ni. Dan sambil tu aku akan membawa korang ke satu cerita ataupun satu kisah pengalaman aku sendiri yang aku alami semasa aku pergi bercuti pada minggu ketiga Hari Raya. Hari Raya bila? Hari Raya tahun ni lah. Dikatakan, bukan dikatakan, silap ayat Mat. Aku pada minggu ketiga tu plan lah dengan kawan-kawan aku nak pergi mana? Nak pergi bercuti. Bercuti pula pilih nak tempat sejuk. Tak naklah tempat tu panas macam ni kan. Pilihlah tempat sejuk, dan salah satu tempat yang sejuk kat Malaysia ni dekat Genting Highland. Pada awalnya aku bersama 3 orang lagi kawan aku yang bernama Khairi, Nazrin dan lagi seorang ni tak lain tak bukan, Nas Winchester. Siapa yang belum subscribe, pergilah subscribe channel dia, aku dah letak link kat bawah dah. So kita orang plan lah, kononnya nak bercuti lah selepas nak menyambut Hari Raya tu. Minggu ketiga tu orang cakap Raya tu dah tak ada feeling sangat dah. So pada masa tu lah kau nak spend time dengan kawan-kawan kau. Pada masa tu lah matahari pula panas pula macam ni. Tetapi tak apalah, untuk korang kan aku pun cerita je lah kan. Jadi pada awalnya kita orang berempat ni plan nak pergi ke Janda Baik. Sebab apa nak pergi Janda Baik? Sebab nak menikmati suasana kampung, nak mandi sungai. Sambil tu kau nak rasalah ketenangan apabila berada di luar bandar. Ni apa benda pula ni? Siapa punya pun aku tak tahu, aku main sebat je Mat. Nak rasa suasana di luar bandar tu untuk mencari ketenangan selepas kau dah berhari raya, duit kau pun dah pokai kan, saudara mara semua pau kau sebab tahu kau dah bekerja. Lain lagi pula kau buat YouTube ni, duit banyak, padahal tak adalah banyak mana pun. So kita orang pun plan lah, carilah hotel ataupun chalet-chalet tempat yang menarik dekat Janda Baik tu. Cuma yang tak disangka-sangka, keseraman pertama telah pun berlaku. Apa keseraman pertama tu? Chalet penuh. Aku tak sangka yang rupanya korang semua ni pun sama gak macam kita orang. Hari Raya minggu ketiga tu masing-masing plan nak pergi bercuti dengan keluarga, yang ada dengan kawan-kawan. So bila chalet dah penuh, dah agak kecewa dah. Tetapi cari adalah satu tempat penginapan yang dipanggil Ras Camp. Ras Camp ni terletak kat mana? Dekat Genting Highland. So daripada situ kita orang dah terfikir dah, lagi best layan sejuk kan dekat Ras Camp tu. Tapi Ras Camp tu bukan dekat puncak Genting Highland tu, dia terletak dekat area Gotong. Gotong ni area bawah sikit tau. So kita orang pun bertolak lah. Kita orang plan nak tidur sana 3 hari 2 malam. Jadi pada hari Isnin sampai hari Rabu guys. Apa hal tiba-tiba gelak? Suka hati aku lah kan. Ni apa benda pula lagi ni? Kita terus ke segmen yang seterusnya. Jadi apabila rama-rama dah mula duduk ke atas cab kau pun reda lah. Dia pun aku rasa nak layan kat kisah seram pada hari ni. So selepas kita orang dah pilih tempat penginapan dekat Ras Camp tu, kita orang pun bergerak lah, pergilah Ras Camp tu pada hari Isnin pukul 9 pagi. So kita orang berempat ni memang happy lah, naik satu kereta dah excited dah. Tapi bila sebut pasal Genting Highland, aku ada pengalaman yang agak seram. Sebab telah beberapa kali aku ada kena gangguan ataupun penampakan dekat area Genting Highland tu. Lagi-lagi pula area Genting Highland tu macam yang korang tahu, kawasan hutan kan. So lagilah jam.
jam. Yang bertambah jam, rama-rama ni masih ada lagi atas kepala aku. Oh, dah tak ada rupanya. Kameraman bagi tahu dah tak ada. So kita orang pun bertolak lah. Bertolak sebaik saja sampai kita orang dah book 2 bilik ataupun 2 tempat penginapan kat situ. Tapi macam biasa, macam geng puaka semua, apabila kau pergi bercuti, walaupun kau book 2 bilik, tapi kau tak nak, nanti rindu member. So aku dengan Nas pun decide, tak apalah, kita berhimpit lah 4 orang dalam satu bilik. Satu lagi bilik tu tak payah pakai lah, biar je lah kosong kan. Orang cakap barulah seronok, barulah malam-malam kau tak ada rindu member kau. Kau boleh borak sampai pagi apa semua. Tapi yang malang lagi sekali, sebaik saja kita orang sampai pada hari pertama tu, hujan renyai-renyai. Cuaca tidaklah berapa baik, tetapi yang baiknya kita orang rasa kita orang tak perlu naik ke puncak. Angin makin sejuk, kabus dah mula memenuhi dekat tapak perkemahan ataupun tapak chalet kita orang tinggal tu. Dan kalau korang nak tahu, kemah ataupun chalet kita orang tinggal ni, Rascamp ni memang cantik gila. Keliling hutan, siap ada jacuzzi kecil, tempat kau mandi. Kau nak rasa macam datuk-datuk, kau boleh berendam sambil tu air panas menggelegak, buih-buih kena badan kau. Dan ditemani pula dengan nature ataupun pemandangan yang indah, genting Highland penuh hutan-hutan apa semua. Tapi di sebalik hutan tu guys, berlakunya satu kejadian yang cukup menyeramkan apabila mata hijab aku dah mula terbuka kembali. Aku tak pernah sangka pukul 4 petang aku dah boleh nampak dah sesuatu yang cukup menyeramkan, yang bagi aku sendiri aku teramat takut sebab aku tak sangka yang mata aku akan mula nampak benda-benda yang orang lain tak pernah nampak ni guys. Pada pukul 4 petang hari pertama tu, berlakulah satu kejadian seperti mana yang aku cakap tadi. Kejadian yang tak pernah aku sangka-sangka, cukup menyeramkan. Situasi dia, aku bersama kawan aku lagi seorang yang bernama Khairi ni tengah lepak di bangku dekat luar chalet tu. Dekat luar chalet kita orang ada satu bangku tempat lepak memang cantik punya. Tengah berborak-borak lah, saja je buang-buang masa kan, sebab hari pertama tu pun kau tak ada plan nak naik atas apa semua. Pada masa ni Nas dan juga lagi seorang kawan aku Nazrin ni tengah lepak dalam bilik chalet sebab si Nazrin ni dia cakap mata dia dah berat lah. Hari pun pada masa tu hujan renyai-renyai pada belah pagi, so mata kau memang mengantuk lah. So tengah aku berborak-berborak dengan Khairi tu, mata aku tertangkap satu susuk tubuh sebab dekat area chalet kita orang tu ada satu kawasan di mana banyak rumpun buluh ataupun pokok-pokok buluh tau. Tengah berborak-berborak, aku nampak di sebalik pokok buluh tu ada satu susuk tubuh wanita yang berpakaian serba lusuh, warna coklat-coklat sedikit, dan apa yang menyeramkan, dengan rambut yang panjang tepat memandang ke arah aku dan juga Khairi pada masa tersebut. So aku pun macam tak berapa nak selesa. Aku cakap lah dekat kawan aku si Khairi ni, Khairi, boleh tak kau duduk dekat belah aku ni, kita tukar tempat lah. Maksud dia, aku tak nak memandang ke arah wanita ataupun lembaga tu sebab aku memang takut gila tau. Dia tanyalah aku, si Khairi ni tanya aku, apa nak tukar tempat kan? Aku cakap lah, aku bisik kat telinga dia, ada perempuan tu dekat belakang. Si Khairi ni pada awalnya dia ingat aku nampak awet cantik. So dia pun macam, mana tu? Baik ke? Aku pun cakap kat dia, bukan orang, ada susuk tubuh dekat pokok buluh tu. So Khairi ni keadaan dah meremang, padahal baru pukul 4 petang tau pada masa tu. So masing-masing dah takut. Lalu aku ajak si Khairi ni untuk masuk ke dalam chalet tempat Nas dan Nazrin ni tengah lepak. Pada hari pertama tu dah memang cukup menyeramkan dah. Tetapi pada malam yang kedua, aku ingat itu dah paling teruk. Pada malam kedua, gangguan semakin dahsyat. Dan apa yang cukup menyeramkan, ini pengajaran yang korang boleh belajar. Apabila korang sedang syok bercerita kisah-kisah seram, kau kena tahu dekat mana tempat yang kau berpijak. Sebab kalau tak sedar-sedar, kau berada di dalam pool dah, Mat. Apa jadah yang aku buat dalam pool ni? Astaghfirullahalazim. Ini lagi menakutkan daripada kisah yang aku nak cuba kongsi dengan korang. Sementara kuat sambung tu, better lah aku keluar dulu. Allahu Akbar. Itulah orang cakap, nak cerita-cerita pun beragak lah. Basah, Mat. Pada malam yang kedua, keadaan bertambah teruk. Selepas aku ternampak susuk tubuh di sebalik pokok-pokok buluh pada hari yang pertama tu, pukul 4 petang dah mula nampak, aku dah mula risau dah. Sebab pada malam yang kedua tu, kawan aku, salah seorang daripada kawan aku yang bernama Nazrin pula,
terkena gangguan. Pada masa tu dah pukul 8 malam. Kita orang selepas dah barbecue, dah panggang ayam, hot dog apa semua, kita orang pun plan berempat berendam di dalam jacuzzi yang telah disediakan oleh pihak chalet. Memang selesa gila lah dengan keadaan tak berbaju, pakai boxer sahaja. Sambil berborak tu, air jacuzzi tu pula panas. Cuaca dekat Genting Highland pada masa tu berkabut sejuk apa semua. Jadi lepas dah mandi apa semua, sedar-sedar dah pukul 11 malam. Punya lama mat berendam. Semua jari-jari dah kecut dah. Tapi kau nak have fun lah orang cakap kan. Kau dah bayar mahal-mahal, make it worth it lah orang cakap. Berbaloi. So tengah lepak tu, sambil berborak, masing-masing tak pakai baju, suka hati je kan. Ada awek-awek pandang pun kita orang buat tak tahu. Silap-silap awek tu lagi seram tengok kita orang pada masa tu. So lepak punya lepak. Sedar-sedar dah pukul 2 pagi. So masing-masing mata dah mengantuk, dah berat apa semua. Kita orang pun plan lah nak masuk ke dalam chalet. Jadi pada masa tu, aku, Khairi dan juga Nas telah pun berada di dalam chalet. Tetapi kawan kita orang yang bernama Nazrin ni, dia tengah kemas kursi. Dia susun kursi balik elok-elok. Sebab dia ni jenis pembersih. Tu yang bagusnya si Nazrin ni. Tengah kita orang dalam bilik tu nak bersihkan diri apa semua, tiba-tiba kita orang terdengar satu jeritan yang teramat kuat daripada luar chalet kita orang. Si Nazrin ni terus meluru masuk ke dalam bilik dalam keadaan tak berbaju tu. Muka dia dah pucat. Pada masa ni dalam fikiran aku, settle lah. Si Nazrin ni kemungkinan dah ternampak apa yang aku nampak. Mungkin dia nampak lembaga, pontianak, pocong, toyol, langsui, pelbagai-bagai jenis andaian yang aku dah buat dalam fikiran aku. So dalam keadaan dia yang tengah pucat, bernafas tercungap-cungap tu, aku tanyalah kepada Nazrin ni, what happened? Speaking lagi Mat. Apa yang jadi Nazrin? Dia bagi tahu aku, Zaf, ada lipan yang cukup besar. Dia cakap lipan tu panjang dan besar, tiba-tiba naik dekat kaki dia. Sebab itulah dia menjerit meluru masuk. Disebabkan kita orang takut, yalah lipan Mat. Silap-silap kalau kau tidur je kan, esok pagi kau bangun tengok kau peluk lipan kat sebelah kan. So kita orang berempat pun decide untuk carilah. Bak kata Nazrin ni nak cari lipan yang mengganggu dia, yang naik ke atas kaki tu kan. Sebab takut lipan ni kadang-kadang berbisa kan. Cari, tak jumpa pun lipan tu. So kita orang decide masuk balik ke dalam bilik. Sebaik saja kita orang masuk ke dalam bilik, aku pada masa tu aku keluar kejap daripada chalet tu. Aku duduk di hadapan chalet tu sambil aku rasa tak sedap hati. Aku pun terus membaca ayat kursi dan ayat 3 kul. Tengah aku baca tu guys, tengah aku mendalami ayat-ayat Al-Quran supaya tak ada dah gangguan berlaku, tiba-tiba aku terdengar bunyi siulan dan juga panggilan daripada sesuatu yang bunyi dia lebih kurang macam ni. So bila aku dah dengar bunyi tu, pada masa tu bulu roma aku dah start meremang dah. Sebab aku dah tahu dah, Allahu Akbar. Apakah ini? Apakah suara yang bersiul-bersiul ni kan? Nak cakap haiwan bukan haiwan, nak cakap serangga bukan serangga. Sebab bunyi dia boleh membuatkan sesiapa yang mendengar merasa meremang guys. Dan apabila aku terdengar siulan tu, aku pun cubalah kau lijah weh. Tiba-tiba jadi macam makcik kan. Aku pun cubalah cari dekat mana bunyi siulan tu. So aku pergilah ke area belakang chalet. Aku tak tahu kenapa, walaupun takut tetapi seolah-olah terpanggil untuk mencari daripada mana bunyi siulan tu. Sebaik sahaja aku pergi ke belakang chalet tempat bilik kita orang tu, di sebalik hutan-hutan kat Genting Highland tu. Korang boleh bayang suasana dah pukul 2 lebih pagi tu. Di sebalik semak tu, mulut aku masih terkumat kamit lagi membaca ayat-ayat Al-Quran. Korang nak tahu tak apa yang aku nampak? Di sebalik semak-semak tu, aku nampak ada sesuatu yang dalam keadaan membongkok tau. Apa yang membongkok tu? Tak lain tak bukan guys, salah satu jelmaan ataupun salah satu makhluk halus yang cukup aku takut. Tak lain tak bukan nenek kebayan guys. Dia dalam keadaan macam berselubung. Aku tak nampak wajah dia, tetapi aku boleh nampak bentuk nenek kebayan ni tengah duduk di dalam semak tu sambil menundukkan kepala dia. Pada masa tu aku dah tahu dah, Allahu Akbar. Aku dah nampak apa benda yang orang lain tak nampak dan aku dah terkena dah gangguan ni. Suara siulan tu rupa-rupanya datang daripada nenek kebayan guys. Astaghfirullahalazim. Memang takut gila. So aku tak buang masa selepas dah nak hampir jatuh tadi tu. Aku tak buang masa, aku pun teruslah masuk ke dalam bilik. Aku lock pintu dan aku bagi tahu Nazrin, Nas dan juga Khairi jangan keluar dah. Kita hanya tinggal di dalam bilik sebab aku takut kalau salah seorang daripada kita orang terkena gangguan ataupun ternampak nenek kebayan
yang tiba-tiba duk mengendap kita orang. Maybe nenek kebayan tu suka kita orang tak berbaju. Tiba-tiba lah kan. So itulah kejadian selama 3 hari 2 malam di Genting Highland, dan kejadian tu cukup untuk membuktikan yang rupa-rupanya aku sangkakan mata hijab aku dah tertutup, akhirnya terbuka kembali di Genting Highland, guys. Jadi itulah saja kisah yang aku nak berkongsi dengan korang, pengalaman yang dialami oleh aku sendiri yang terjadi pada minggu ketiga hari raya pada tahun ni. So apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam cerita ni? Banyak pengajaran dia. Salah satunya, janganlah kita terlalu taksub ataupun bermulut cabul sewaktu kita berada di tempat orang, especially dekat Genting Highland ataupun kawasan-kawasan hutan. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya hari pertama tu salah seorang daripada kawan aku yang bernama Nazrin ni, mulut dia ni macam agak celupa sedikit. Dia dah cakap dah, kalau kita mandi jacuzzi ni silap-silap hantu pun takut tengok kita bogel apa semua kan. So kemungkinan besar disebabkan mulut tu lah banyak entiti ataupun banyak makhluk-makhluk halus ni yang cuba memunculkan diri. Sebab apa? Sebab mulut kau tak ada insurans, kau main cakap lepas sahaja. Dan pengajaran yang kedua, kalau tengah bercerita seram tu, lagi sekali Mat, kau tengoklah tempat mana yang kau duduk kan. Tak pasal-pasal Mat, sebabkan tengah syok bercerita, habis Mat seluar kau, habis basah lenjun semua. Tetapi aku harap korang terhibur, dan aku minta maaf kalau konten kali ni agak berbeza. Sebab apa? Sebab aku tak ada masa untuk rekod ni di dalam studio. Aku terpaksa dekat luar ni dan meminta pertolongan kawan aku untuk rekod aku semata-mata supaya aku boleh sampaikan pengalaman seram aku. Dan korang anggaplah ini macam vlog percutian lah. Aku bawa geng puaka semua bercuti sambil aku berkongsikan pengalaman seram aku. Dan jangan lupa, yang paling penting, jangan taksub guys. Anggaplah semua kisah-kisah ni sebagai pengajaran dan juga hiburan untuk korang semua. Alright guys, itulah saja. Kita jumpa lagi dalam next episode yang akan datang. Kaki aku sebenarnya, cameraman tunjuk kaki, dah gigil dah Mat sebab sejuk Mat. So aku nak naik ke atas. Aku harap kita berjumpa lagi dalam malam